Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sambung fizik tingkatan 5 tajuk 1.2 leraian daya. Sebelum ni kita dah belajar tentang paduan daya. Apa yang membezakan antara paduan daya dengan leraian daya? Paduan daya, kita gabungkan dua atau lebih daya jadi satu daya tunggal. Tapi leraian daya, maksudnya kita leraikan satu daya menjadi beberapa komponen daya. Okey, itu yang membezakan antara paduan dengan leraian. Okey, kita terus masuk ke muka surat 13. Okey, kamu perhatikan situasi ni. Seorang budak lelaki menarik rakannya dalam satu permainan tarik upih pada hari sukaneka sekolah. Okey, kita akan tengok apakah daya-daya yang terlibat dalam situasi ini. Okey, ini adalah kawan dia tadi yang berada di atas upih ya. Okey, sekarang kita tengok apakah daya-daya yang terlibat. Okey, yang pertama, bila kawan dia mempunyai berat, jadi kita buat W. Okey, arah ke bawah. Kemudian kawan ini berada di atas permukaan upih ataupun permukaan padangan. Okey, jadi ada satu daya yang bertindak ke atas, kita panggil dia tindak balas normal R. Kemudian kalau kita tengok lagi, dia ditarik dengan satu daya condong. Okey, ini kita panggil daya tarikan. Dia ditarik oleh daya yang condong. Okey, saya boleh letak dia T, katakan T. Kemudian kalau kamu tengok, upih itu juga bergeser dengan permukaan padang. Jadi di sini dia ada daya geseran. Saya namakan dia FR. Okey. Dan pastinya upih itu bergerak ke kanan. Itu ialah daya paduan. Jadi saya buat arah ke arah kanan. Dia bergerak, dia ditarik condong, tapi dia tak bergerak condong, dia bergerak ke kanan. Ini adalah daya paduan, iaitu F. Dan F ini sama dengan MA. Kita dah belajar kan daya paduan. Okey. Ini adalah daya-daya yang terlibat dalam situasi ini. Okey. Okey, sekarang semua orang tengok, saya cuba letakkan daya itu dalam satu bentuk graf supaya senang dilihat. Saya lukis satu graf, ada paksi X dan ada paksi Y. Okey, ini paksi X dan ini paksi Y. Okey, sekarang saya nak masukkan daya R. Okey, saya letakkan R. R saya letak di sini, tegak ke atas. Okey, saya tulis di sini R. Kemudian kita ada W. Okey, W bawah. Okey, saya buat W. Kemudian kita juga ada FR. Okey, saya buat FR. Arah ke kiri. FR. Dan kita juga ada T, daya tarikan. Jadi saya buat satu daya tarikan. Okey, condong Okey, ini adalah T. Ini adalah daya-daya yang terlibat. Okey, kenapa FMA ni tidak ada di dalam graf kita? Kerana ini adalah daya paduan. Daya paduan kita dah belajar kan? Dia ikut arah gerakan. Okey, macam upih ni bergerak ke kanan, itu menunjukkan daya paduan dia arah ke kanan. Okey, seterusnya kamu rujuk muka surat 14, tapi saya tak beri contoh ikut muka surat 14. Saya bagi tips dan juga saya refer pada contoh tadi contoh tarik upih tu. Okey, katakan upih itu ditarik pada sudut, saya namakan sudut ni theta dari permukaan tanah. Okey. Jadi, daya yang kita perlu leraikan ialah T ini. Sebab apa T? Kerana R berada pada komponen Y.
W juga berada pada komponen Y. FR, daya geseran juga berada pada komponen X. Jadi T ini kita perlu leraikan dia kepada komponen Y dan komponen X supaya sama dengan R, W dan FR. Okey. Okey, saya lukis paksi X dan paksi Y. Kemudian saya masukkan daya tarikan tadi yang kita namakan dia T. Okey, daya tarikan T dengan sudut theta. Katakan sudut dia theta. Okey, sekarang kita perlu leraikan T ini kepada komponen X dan komponen Y. Apa kita perlu buat? Yang pertama ialah, okey, tengok. Kita buat garisan ke bawah dan kita buat satu komponen. Okey, saya buat ini. Ini yang berwarna merah ini ialah komponen daya pada komponen X ataupun daya pada komponen mengufuk. Jadi saya namakan dia TX. Okey. Kemudian saya buat satu lagi daya pada komponen Y. Okey, saya buat garis putus-putus. Jadi daya tu berada di sini. Okey. Okey, ini daya pada komponen Y. Saya namakan dia FY. Okey, jelas nah? Okey, sekarang kita nak cari berapa nilai, bukan FY, tapi TY. Okey, ini TY nah. Okey, sekarang kita nak cari berapa magnitude TX dan TY. Berapa nilai TX dan TY? Okey, caranya ialah saya bagi tips tau. Saya bagi tips ni. Sebab sebenarnya benda ni perlu menggunakan trigonometri, kemudian guna teorem Pythagoras pun boleh. Okey. Sin, cos, tangent semua tu, tapi saya tak mau ajar matematik sebab semua tu kamu dah belajar. Jadi saya bagi tips sahaja. Kamu boleh buktikan dia benar melalui pengetahuan tentang trigonometri kamu. Okey. Okey, seterusnya saya nak cari TX. Saya nak dapatkan TX. Okey, cuba tengok sudut ni. Sudut ini bersentuhan dengan paksi X. Jadi, paksi X kita gunakan cos. Okey, cos theta. Okey, sudut ini tidak bersentuhan dengan paksi Y. Jadi, paksi Y saya gunakan sin theta. Okey. Jadi, berapa nilai TX? TX sama dengan T cos theta. TY sama dengan T sin theta. Okey, ingat tips ni nah. Ingat tips ni. Kalau sudut tu bersentuhan dengan paksi X, kita guna cos pada paksi X. Okey. Kalau sudut tu bersentuhan dengan paksi Y, kita guna cos pada paksi Y. Okey, sekarang semua orang refer muka surat 15 contoh 1. Saya nak terang contoh 1 nah. Rajah 1.19 menunjukkan sebuah bongkar kayu sedang ditarik oleh daya T. Okey, saya lukis satu bongkar, dia ditarik oleh daya T yang condong pada sudut 30 darjah. Jadi sudutnya ialah 30 darjah. Di atas permukaan mengufuk. Jadual 1.5 menunjukkan magnitude daya yang bertindak ke atas bongkar itu. Okey, kita tengok daya-daya yang bertindak pada bongkar. Dia bagi daya tarikan T sama dengan 36. Tengok jadual 36 Newton. Kemudian dia bagi, kita tengok bongkar ini ada berat. Jadi berat W arahnya ke bawah. Tengok jadual, berat sama dengan 24 Newton.
Kemudian bongkah ini bersentuhan dengan satu permukaan, jadi dia ada satu daya tindak balas normal R. R sama dengan 6 Newton. Kemudian ada satu daya geseran FR. Nilai FR ialah 20 Newton. Okey, ini daya-daya yang bertindak. Okey, kita tengok soalan A. Hitung magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Dia hanya minta T sahaja. T ni dia minta komponen mengufuk dan menegak. Okey kelas, saya lukis satu paksi. Okey, kemudian saya buat T. Okey, saya buat T. Okey, kemudian saya leraikan T itu kepada komponen mengufuk dia. Di sini komponen mengufuk. Saya namakan dia TX. Dan komponen menegak, saya namakan dia TY. Okey, ini paksi Y nah, ini paksi X. Okey. Sudut ini adalah 30 darjah. Jadi di sini adalah 30 darjah. Okey, saya dah ajarkan macam mana nak cari TX. Okey. TX dan TY. Sudut ni bersentuhan dengan paksi X. Jadi paksi X kita gunakan cos 30. Paksi Y kita gunakan sin 30. Okey, darjah TX sama dengan T cos 30 dan TY sama dengan T sin 30. Okey, jelas nah? Okey, kita kira TX dulu. TX sama T tadi sama dengan 36 Newton kan. Jadi 36 cos 30 darjah. Tekan kalkulator, kamu akan dapat nilainya ialah 31.18 Newton. Okey. Sekarang kita cari TY. Okey, TX tadi berapa? 31.18 Newton. Okey, sekarang kita cari TY. TY sama dengan T sin 30 darjah. Okey, T sama dengan 36 sin 30. Jadi jawapan dia ialah 18 Newton. Okey, jadi T ni sama dengan 18 Newton. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Cari magnitude daya paduan, magnitude dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, kita tahu ini bongkah dan kita tahu dia bergerak ke arah kanan. Walaupun dia ditarik oleh daya yang condong, tapi dia tetap bergerak ke arah kanan. Dia tak bergerak condong. Okey. Jadi, daya paduan kita namakan dia F sama dengan MA. Okey. Apakah daya-daya yang ada selari dengan daya paduan? Jadi tadi kita ada T, TX kan, dan kita ada FR. Ingat balik yang kita dah belajar. Okey, yang mana lebih kuat? Kalau dia bergerak ke kanan, maksudnya TX lebih kuat daripada FR. Jadi saya tulis F sama dengan TX tolak FR sebab TX lagi kuat. Okey, faham? Itu tips juga nah. Okey, TX tadi kita dah dapat nilai dia 31.18 tolak FR 20 Newton. Jadi kita dapat 11.18 Newton. Ini menunjukkan dia bergerak ke kanan kerana positif dan nilai daya paduan tu ialah 11.18. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C. Berapakah pecutan bongkah itu jika jisimnya ialah 2.4 kg? Pecutan maksudnya
Daya paduan. Daya paduan itu yang menyebabkan objek itu bergerak. Okey, jadi daya paduan tadi ialah F sama dengan MA. F sama dengan berapa tadi? 1.18. Jisim dia bagi 2.4. Dia minta kita cari A. Jadi A sama dengan 11.18 bahagi 2.4. Kita dapat 4.66 meter saat negatif 2. Okey. Okey, sekarang semua orang rujuk contoh 2 muka surat 16 pula. Rajah 1.20 menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi sebuah bongkah yang sedang menggelongsor. Jadi bongkah ini sedang menggelongsor ke bawah. Okey, saya lukis gambar bongkah. Okey, menggelongsor menuruni satah condong yang licin. Okey, kemudian kalau kita tengok dia ada daya-daya yang bertindak dia. Okey, berat mesti arah ke bawah sebab dia ditarik oleh graviti bumi. Okey, jadi arah ke bawah. Kemudian berat ni dia bagi 24 Newton. Dan ingatlah satah ini sudutnya ialah 60 darjah. Okey. Kemudian tindak balas normal R kenapa bukan di atas? Kerana dia bersentuhan dengan satah. Jadi satah itu condong. Jadi arah dia pun serenjang dengan satah. Jadi R dia macam ni. Okey. Okey, soalan A. Lakar komponen berat bongkah yang selari dengan permukaan condong dan komponen berat bongkah yang serenjang dengan satah condong. Okey, jadi dia nak leraikan W. Okey, apa perlu saya buat? Cuba tengok sini. Saya buat satu graf. Graf ini melalui R. Okey, ini graf Y. Dan saya buat satu lagi paksi X. Okey, ini paksi X. Nampak? Okey, jadi saya pindahkan dalam bentuk yang mudah kita nampak. Okey, ini paksi X, ini paksi Y. Okey, kalau tengok tu W ada di R ada di sini. R ada di sini. Okey, ini adalah R. Dan W itu di bawah paksi X. Jadi W tu ada di sini. Okey, cuba perhatikan dengan betul-betul nah. Okey, macam mana kita nak tentukan sudut dia? Okey, saya suka buat macam ni. Bongkah. Okey, kita tengok bongkah. Bongkah tu bentuk dia macam ini. Okey, 60 darjah kan di sini. Okey, jadi sudut di sini adalah 60 darjah. Okey. Okey, untuk soalan A dia suruh kita leraikan komponen. Okey, saya nak leraikan dia. Jadi saya pindahkan. Okey, ini adalah W pada komponen Y dan ini adalah W pada komponen X. Okey, inilah jawapan bagi soalan A. Sebab dia suruh lakarkan komponen berat bongkah yang selari dengan permukaan condong. Yang ni permukaan condong adalah X. Jadi ini dah dapat WX. Dan komponen berat bongkah yang serenjang dengan satah condong. Ini satah condong. Komponen yang serenjang adalah WY. Okey, seterusnya tentukan daya paduan yang bertindak ke atas bongkah. Okey, cuba tengok betul-betul gambar yang atas ni. Satah ni turun sepanjang bongkah ni kan. Jadi daya paduan berada di sini. F sama dengan MA. Okey, daya paduan dia di sini. Okey, untuk B saya terus kira WX. Okey, dia sama WX kan? Sama dengan
Dekat paksi X tidak ada sudut, jadi saya guna sin. W sin 60. W nilainya ialah 24 Newton sin 60. Jawapannya ialah 60 darjah lah. Jawapan dia ialah 20.78 Newton. Okey, seterusnya untuk soalan C diminta kirakan hitung pecutan bongkar jika jisimnya M sama dengan 2.4 kilogram. Jadi kita dah ada daya paduan F sama dengan MA. Okey. Daya paduan itu ialah 20.78 sama dengan 2.4 A. Jadi A sama dengan 8.66 meter saat negatif 2. Okey, ini jawapan dia. Okey. Itu saja untuk tajuk leraian daya. Saya harap kamu faham dan cuba buat banyak latihan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.